أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz boleh dengar suara saya jelas, Ustaz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jelas. Alhamdulillah. Saya minta masa 1 minit macam biasa nak tanya sahabat-sahabat yang menonton, boleh dengar tak suara kami? Gambar, suara, kalau jelas tolong tulis di ruangan komen. Tajuk kita pagi ni dosa jariah. Kemudian sila tag friend-friend Facebook kita 5 orang. Maafini fi Jadi sahabat-sahabat yang sedang menonton, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, saya nak faham, tolong tulis di ruangan komen. Kalau dah ada yang tulis di ruangan komen, tajuk kita dosa jariah, kemudian tag friend-friend Facebook kita, saya faham bahawa semua orang boleh dengar. Terima kasih Kak Zaitun, gambar jelas. Kak Nurul Syarmin, Alhamdulillah jelas. Shell. Kalau boleh jelas dan handsome, Ustaz. Apa? Kalau boleh gambar tu jelas dan handsome. Ustaz lah itu. Jelas. Tapi kalau belum mandi pun apa handsome kat Ustaz ni? Orang dah handsome dia tak ikut keadaan, dia handsome semasa masa. Allah, tak kira mandi tak mandi pun alhamdulillah dia apa respon dah. Bagaimana biasa Ustaz? Kita ucap terima kasih pada Fadil Ustaz Maisa, Tengku Pasir Gudang meluangkan masa bersama kita, dan juga terima kasih kepada pihak City Travel Sendirian Berhad. Moga-moga diberkati rezeki, dipermudahkan urusan insya-Allah, dan pada sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam majlis ilmu ini, moga-moga kita semua dikurniakan istiqamah oleh Allah untuk
untuk selalu hadir majlis ilmu dan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Okey. Ramai ni, boleh tulis sikit tak menonton dari mana? Saya nampak ada nama-nama yang baru pagi ni. Mungkin sebab rakan-rakan tolong share. Boleh tak tulis sikit menonton dari mana? Okey. Al-Fadhil, Tok Guru Pasir Gudang kita. Tajuk kita dosa jariah. Yang selalu kita dengar pahala yang jariah ataupun sedekah jariah. Jadi pagi ni kita nak fokus kepada dosa jariah. Allah menggerunkan Ustaz. Jadi saya persilakan Ustaz untuk mulakan pembicaraan kita pada pagi ni. Fadhal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang dimuliakan Tuan Syed Nur Hisham selaku moderator dan juga panel yang kedua, serta City Travel yang menyediakan pentas dakwah yang berterusan kepada kita setiap pagi Ahad, setiap pagi Duha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati usaha dakwah ini dan menjadikan ia sebagai kebaikan yang jariah, insya-Allah Ta'ala. Serta pada penonton sekalian dan para sharers yang share program kita pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi kebaikan yang berpanjangan dan jariah yang berpanjangan. Dan semua kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti program ini secara live ataupun secara rakaman, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati umur dan usia kita dan menambahkan kebaikan kita dan kita mendapat senantiasa keredaannya, kasih sayangnya dan pengampunannya. Jadi pada pagi ini Alhamdulillah tajuk kita itu tajuk dosa jariah atau disebut dalam bahasa Arab as-sayyi'atu jariyah. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terus mengalir dosanya walaupun sesudah mati. Bila kita sebut perkataan jariyah, satu istilah yang sinonim dalam masyarakat kita. Sehingga kita mengatakan ini amalan jariyah. Itu amalan yang berpanjangan, walaupun kita dah mati, kita dapat pahala. Walaupun kita tak buat, kita dapat pahala. Maka itu dalam definisi jariyah. Sama ada kita tak buat lagi benda tu tapi pahalanya masih jalan. Atau kita dah mati pun sama, pahala itu jalan. Dalam kubur Allah terus mengangkat darjat kita. Allah Ta'ala terus melimpahkan kita dengan pelbagai kurniaannya dek pahala jariah kita. Dan berlawanan dengan pahala jariah, kita juga ada dosa jariah. Artinya ada dosa-dosa yang memang berpanjangan kesannya. Oleh kerana berpanjangan kesannya, maka berpanjangan juga dosanya. Sehingga orang ni walaupun sudah mati, dosanya terus dipungut dan diperolehinya walaupun dah mati. Bahkan walaupun dia dah tak buat, tapi dosa-dosa ini terus menempel dalam timbangannya, memberatkan timbangan dosanya sehingga dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Dan saya suka mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah menyatakan la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al-awwali kiflu min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang mati atas dunia ini yang dibunuh secara zalim melainkan sebahagian dosanya ditanggung oleh anak Adam yang pertama sebab dialah yang memulakan pembunuhan di atas dunia ini. Hadis ini ialah asas dalam perbincangan kita pada pagi ini. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah anak Adam yang awal. Anak Adam yang awal sepakat pada ahli siyar dan ahli sejarah, dia adalah Qabil dan Habil. Di mana Qabil dan Habil berlaku pembunuhan sesama mereka apabila Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran dan surah Al-Ma'idah bila Qabil bertindak untuk membunuh Habil gara-gara korbannya tidak diterima oleh Allah. Sedangkan tidak ada pun kesalahan yang dilakukan oleh Habil. Kerana Allah Ta'ala menyebut innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah terima daripada orang bertakwa. Bukan masalah Allah terima amalan aku atau korban aku, tetapi takwa. Kalau kamu bertakwa, Allah juga Ta'ala terima, Allah Ta'ala juga terima daripada kamu. Tetapi oleh kerana tetap Qabil ini bertekad untuk membunuhnya, sehingga kata Habil kepadanya, kalau memang kamu nak bunuh aku, maka aku tak akan membalasnya. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilaika liaqtulak
inni akhafullah rabbal alamin. Kalau kamu memang niat nak bunuh aku tak akan membalasnya. Aku tak akan membunuh ataupun membunuh kamu, mempertahankan diriku. Kerana aku takut pada Tuhan sekalian alam. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tuqtalu nafsun zulman, tidak ada satu pun nyawa yang dibunuh secara zalim. Tidak ada dosa. Illa kana ala ibni Adamil awal, illa kana ala ibni Adam al-awwali, melainkan kepada anak Adam yang pertama itu kiflun. Perkataan kiflun, tanggungan, bahagian. Min damiha, daripada pertumpahan darah tersebut. Li'annahu, kata Rasul, sebabnya li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Dia dah yang pertama yang tunjuk cara nak bunuh macam mana. Oleh sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kita baca, Tuan Syed yang sedang penonton sekian, surah Yasin ayat ke-12. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Maka kami hidupkan kembali hari pembalasan, hari kebangkitan. Dan kami telah mencatatkan apa yang mereka lakukan dan kesan-kesan kelakuan mereka. Dan setiap perkara itu kami hitung, kami hisap, yang kami catat di dalam buku catatan yang jelas. Berhubung dengan ayat ini, kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, setiap perbuatan yang soleh atau yang toleh akan ditulis oleh Allah. Dan setiap kesan daripada perbuatan soleh dan kesan daripada perbuatan toleh juga akan dicatat oleh Allah. Dengan kata lain, di sini bermula dosa jariah dia. Dalam suratul Qiyam ayat 13 Allah berfirman, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Akan diberitahu kepada manusia pada hari kiamat kelak apa yang dilakukan dan kesan kelakuan yang ditinggalkan. Artinya bukan sekadar dia dihisap dan dihukum dengan apa yang dibuat, tetapi perbuatannya tadi kalau meninggalkan kesan kejahatan pada orang lain, maka dia tetap menanggung dosanya. Umpama contoh, seorang dibuat pusat hiburan yang melalaikan, yang melekakan, yang penuh dengan maksiat dan kemungkaran. Kemudian dia mati dan pusat itu masih ada. Walaupun namanya tak ditukar atau walaupun namanya sudah ditukar, oleh kerana dia yang buat, maka dia tetap mendapat dosa selagi mana orang masuk tempat tu dan sebagainya. Seorang yang berlakon dalam filem, dan filem tadi filem yang tak baik lah, dia berlakon misalnya. Dia berlakon watak perogoh lah, dia berlakon watak-watak yang jahat, yang disebut agonis dan sebagainya, maka orang pun ikut watak-watak tadi. Maka dia menanggung dosa tersebut. Sama juga dalam Facebook kita, Tuan Syed, kita tulis bahasa-bahasa kejian pada orang, bahasa-bahasa fitnah, penipuan dan lain-lain. Walaupun kita dah mati, Facebook dia tak akan padam benda tu. Facebook tak ada maklumat orang ni mati ke tak mati. Maka apa yang ditulis, dicatat tadi akan kekal menjadi dosa jariah dia atau pahala jariah dia. Bila saya tengok rakan saya Ustaz Anwar Al-Jabali, buka kadang-kadang Facebook tu dia keluar balik, maka saya tengok tulisan dia yang baik-baik, yang bagus-bagus. Maka dia, mudah-mudahan dia mendapat jariah daripada kebaikan dia. Tapi kadang-kadang bila kita buka Facebook, yang kita selalu ingat, Facebook ni ingat, ini umpama buku catatan kita. Ya Allah. Gambaran buku catatan kita di dunia, kita nak macam mana buku catatan itu di akhirat, demikian kita warnai buku catatan kita di dunia. Ya. Kalau Facebook kita ni tuan-tuan ada benda yang tak elok, tak baik, tak bagus, apakah kita suka itu yang dicatat dalam buku catatan kita akhirat kelak? Allah. Saya tak fikir ada orang yang inginkan begitu. Sebab itu setiap orang mesti berhati-hati menulis. Saya berhati-hati memilih kupasan ilmunya ataupun memilih hadisnya dan juga ayat-ayat Al-Quran, penjelasan ulama'nya. Saya berhati-hati. Kenapa? Supaya saya tak salah. Kalau ada saya tersilap tulis Quran, tulis hadis, maka saya akan cepat betulkan. Kerana itu langkah untuk menjadikan dia tidak menjadi dosa yang berpanjangan. Dia perlu diperbetulkan. Nanti kita akan beritahu bagaimana nak perbetulkan dosa-dosa yang bersifat jariah tadi. Supaya dia stop kat kita je dosa tadi. Tapi secara umum kita nak sebut dulu, memang jelas dalam nas syarak bahawa memang ada dosa yang akan berterusan walaupun orang tu dah mati. Kali kita baca hadis yang pertama tadi tentang bagaimana anak Adam memikul dosa walaupun pembunuhan tadi bukan lagi dia buat.
Dan kita dah baca dalam surah Yasin bagaimana Allah cerita apa kesan daripada perbuatan tetap akan ditulis. Kalau panjang, kerosakannya panjang. Sebab itu, bila Harun Rashid tanya, apakah kamu tahu siapa orang paling mulia sekali? Dia tanya pada menteri dia. Bernama Yahya bin Aksam ataupun Yahya bin Aktam. Dia kata siapa yang paling mulia? Lalu jawab menteri, tuanku lah. Sebab tuanku yang memerintah dunia, tuanku yang buat itu, buat ini. Dia kata bukan. Yang paling mulia bukan aku. Siapa? Orang yang meriwayatkan hadis Nabi. Tidakkah kamu lihat setiap kali hadis dibaca namanya disebut bersama Rasulullah? An Abi Hurairah, an Ibni Umar, an Nu'man bin Bashir, an. Kalau daripada Imam Bukhari daripada an tu sampai Rasulullah, inilah orang-orang paling mulia dalam dunia sebab dia meninggalkan jariah yang berpanjangan. Ya Allah. Yang sama juga orang paling kecil macam mana? Orang-orang yang Allah rakamkan kejahatannya dalam Al-Quran. Siapa munafikin? Maka selagi mana dibaca ayat tadi dan terus dibaca, maka demikian bahagian kita katakan jariah dosa orang-orang munafikin. Dia akan dapat selalu kejahatan dia. Sebab akan ada orang ikut watak-watak munafikin. Yang Allah sebut dalam Al-Quran watak-watak munafikin, maka ada pada orang ini yang ikut mereka, maka mereka mendapat jariah dosanya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut secara jelas bagaimana seorang menanggung dosa orang lain. Asasnya tak ada orang tanggung dosa orang. Wa an laysal insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahawa tidak ada orang melainkan dia akan menanggung apa yang dia buat sendiri. La makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia buat baik, dia dapat baik, dia buat jahat, dia akan dapat jahat. Itu secara umum. Namun ada keadaan dia mungkin tanggung dosa orang. Bila Allah sebut la taziru waziratun wizra ukhra, satu diri tidak menanggung dosa orang lain. Ini secara umum. Di sana ada penjelasan. Kalau dia bukan penyebab kepada dosa, Baru nak orang tanya. buat dosa, dia tanggung dosa. Tapi penyebab buat dosa sehingga orang ikut, yang ni ditanggung dosa dia dan dosa orang yang akan ikut dia. Itu beza dia. Lepas itu kita kena beza dosa yang dipanggil az-zambu mu'di ataupun dosa yang melampau pada orang lain ataupun dosa yang cuma tersekat pada diri dia. Contoh dia je tak puasa tuan saya. Dia tak ada dorongan untuk orang lain. Dia je misalnya minum arak, dia tak mendorong orang lain. Dia je mungkin berjudi, dia tak mendorong pada orang lain, maka dia terhenti di situ. Tapi ini dosa yang ada dorongan. Ini disebut oleh Allah. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Dan surah An-Nahl ayat 25 Allah berfirman, untuk dia memikul dosa yang dilakukan secara sempurna pada hari kiamat kelak. Dan dosa orang yang disesatkannya tanpa ilmu, amat buruk apa yang dia tanggung tersebut. Kata Allah, dia akan tanggung dosa dia secara sempurna akhirat kelak. Dan dosa yang dia menyebabkan orang lain itu tersesat. Yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Maka buruknya terpaksa tanggung dosa orang. Rugi besar ni orang terpaksa tanggung dosa orang. Dosa sendiri pun tak habis. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma asqalihim wala yas'alunna yawmal qiyamah amma kan yaftarun. Dan suratul Ankabut ayat 13 kata Allah, demi sesungguhnya mereka akan memikul kesalahan mereka, dan kesalahan bersama kesalahan mereka itu orang-orang yang mereka telah pengaruhinya, dan mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak tentang pembohongan yang mereka lakukan. Jelas kepada kita. Asal saya sebut, ini kita faham semua, tak ada orang tanggung dosa orang lain. Selagi mana orang tu tak mempengaruhi orang lain. Tetapi kalau dosa tadi mempengaruhi orang lain kerana dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang penguat kuasa undang-undang tersebut, dia yang buat undang-undang tu, atau dia seorang selebriti dan populariti, orang yang popular, yang dia mempengaruhi orang ikut cara dia, fashion dia orang ikut, percakapan dia orang ikut, style dia orang ikut, IG dia ada ratus juta orang ikut. Yang diikut tadi, kalau ia adalah kesesatan, sama ada idea, pandangan dia, atau perbuatan dia, atau perkataannya, semuanya dia akan tanggung dosa tersebut. Sebab tu jangan kita tuan-tuan buat maksiat sehingga menjadikan kita terpaksa tanggung dosa orang lain. Seolah-olah orang buat maksiat pun kena cerdik. Saya ingat ada satu kisah dengan saya.
kisahnya ialah ada orang tu dia ni minum arak. Dia juga isap okok. Isap okok kuat dan minum arak pun kuat. Sehingga dia mati kerana kesang arak. Tapi dia pesan seorang pada kawan dia, kawan baik dia, sentiasa dia pesan jangan isap okok, jangan minum arak. Dan kawan dia ikut nasihat dia. Dia walaupun dia minum arak, dia tak suruh orang minum arak. Dia nasihat, jangan kau minum arak, jangan. Sehingga orang tu tak minum arak sampai ketua. Kerana nasihat orang ni. Sementara dia tengok orang ni pula mati kerana arak. Tapi orang ni, kejahatan dia dia buat terbatas. Macam kita ayah. Kita sayangkan anak-anak kita. Ada perangai-perangai kita tak baik dulu, kita tak nak anak kita ikut. Ya Allah. Ramai ayah yang merokok, pesan anak jangan merokok. Ayah yang mungkin kerja ni dulu menipu orang, dia beritahu anak dia, kau jangan tipu orang. Sebab dia tahu kesan dia. Namun dia macam tak boleh nak berhenti maksiat dia. Ya Allah. Ini bukan kita kata okey. Ini lebih baik daripada orang yang dosanya seolah-olah yang disebut oleh Allah sifat munafik. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Suruh perkara munkar, dia dah dibuat benda munkar. Dia suruh pula orang buat munkar. Dan wa yanhauna 'anil ma'ruf, dia larang pula buat baik. Allah cerita sifat orang munafikin dalam Al-Quran surah Munafikin. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka lah yang suruh orang supaya jangan derma pada Rasulullah sehingga Nabi binasa. Mereka ni tak derma, mereka suruh orang pula jangan derma. Lihat dosa mereka tu. Sehingga mempengaruhi orang lain. Jadi kalau seorang tu jahat, jangan pengaruh orang lain buat jahat. Berpada-padalah dengan kejahatan sendiri. Jangan kita tiba-tiba Tuan Syed tak sudah menanggung dosa-dosa, kejahatan yang kita dorong orang lain buat. Kan itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Man da'a ila dalalatin kana alaihi minal is misla asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min auzarihim syai'a. Sesiapa yang menyeru manusia, mendorong manusia pada kesesatan, dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun. Sama. Sebagaimana kita cerita tentang amal jariah, pahala sama. Sama juga dosa jariah. Dosa sama. Sehingga ulama menyebut satu kaedah, ar-ridha bil maksiyah maksiyah, war-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan maksiat itu maksiat, redha dengan kekufuran itu kufur. Hatta kalau redha pun tanggung dosa walaupun kita tak buat. Ini kan pula kita pencetusnya. Kita pencetus dosa tersebut. Kalau pencetus ummah tak apa Tuan Syed. Itu bagus. Ini pencetus dosa. Dia PU okey, ni PD bagi PD. Bukan Pak Disen. Pencetus dosa. Allah Allah. Allahu Akbar. Gerun kita dengar berkenaan dengan dosa jariah ni. Saya nak minta sahabat-sahabat yang sedang menonton tulis, semua tulis di ruangan komen, ya Allah, jauhi kami dari dosa jariah. Tulis sikit kat komen. Kalau boleh lepas tulis tu kita tag rakan-rakan kita yang lain. Tulis apa? Ya Allah, jauhi kami dari dosa jariah. Lepas tu tag kawan-kawan kita. Tadi saya memang terfikir nak tanya Ustaz tentang ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi Ustaz terang dah. Ada dosa yang kita buat, ada dosa yang kita ajar. Ustaz, satu situasi Ustaz. Dia ajar orang buat dosa. Orang yang buat A ajar B buat dosa. B buat dosa. Kemudian A bertaubat. Contoh, dia dia duduk Kuala Lumpur, kawan pun datang dari kampung. Dia yang ajak kawan dari kampung ni pergi karaoke, main perempuan. Jadi kawan yang ni pun pergi karaoke. Dia yang ajak tadi dah bertaubat. Kawan ni pula istiqamah pergi karaoke, pergi main perempuan Ustaz. Jadi A tu nak bertaubat dah. Macam mana sekarang ni tentang dosa jariah ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang mungkin menjadi persoalan kita. Orang tu kata, Ustaz saya memang pernah buat maksiat, tapi saya dah berhenti lama dah. Saya dah berhenti, tapi orang lain pula buat maksiat. Tapi orang tu buat maksiat tu kerana saya dulu. Saya yang ajar dia, misalnya. Saya yang dorong dia. Contohlah kita dalam kisah kita suami isteri Tuan Syed. Dulu sama-sama karaoke, sama-sama mengaruklah hidupnya. Tapi si suami insaf dulu. Isteri tak insaf lagi. Jadi menjadi suatu musibah dalam rumah tangga bila seorang baik, seorang tak baik.
Dia jadi musibah besar. Menyebabkan si suami tadi struggle untuk tegur isteri. Isteri tu berkata, awak ajar saya dulu. Allah. Awak yang ajar saya. Bukan saya belajar sendiri, awak ajar, awak yang tunjuk. Kawan-kawan ni semua awak yang kenalkan. Si suami dah bermatian kata dia, dulu saya jahiliah, sekarang saya dah okey. Tak kira ini kesan awak ajar, saya tetap kata begitu. Baik, kita nak jawab dia dengan firman Allah Ta'ala. Terbaca dalam Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 160. Allah mengajar taubat yang sebenar, tuan saya. Allah Ta'ala berfirman, illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Melainkan orang yang bertaubat, kemudian dia memperbaiki. Memperbaiki, maksudnya memperbaiki dirinya dan memperbaiki kesan-kesan disebabkan dosa dibuat dulu. Dia kena baiki. Kalau rumah yang diroboh sebab dia dahulu buat maksiat, rumah tu dibaiki balik. Barang yang rosak kerana buat maksiat dibaiki balik. Wa bayyanu, dan dia mesti menjelaskan kembali. Yang dulu disembunyikan, yang dulu diterang lain, hari ni dia kena jelaskan balik. Allah. Maka kerja orang yang taubat, dia tak selesai dengan sebut astaghfirullah. Dia tak selesai dengan sebut, ya Allah aku mohon ampun padamu. Sedangkan dia tinggal meninggalkan kerosakan yang banyak. Tak mungkin Islam mengajar taubat seumpama itu. Maka apa yang patut dia buat? Kita lihat Allah sendiri sebut dalam Quran. Orang ni taubat, kemudian dia kena baiki, islah, kena buat islah balik. Dibaiki balik diri dia, dibaiki balik anak dia, dibaiki semua orang-orang yang kerana dia rosak, orang lain terkesan. Kemudian wabayyanu, dia jelaskan balik hujah-hujah yang diguna pakai dulu, yang dia pakai hujah tadi. Dia kena jawab balik hujah tu. Dia kena beritahu waktu dia berhujah kerana hawa nafsu, bukan kerana kebenaran. Kerana benci, kerana dendam. Dia kena beritahu balik. Barulah dia anggap taubat sempurna. Artinya seorang kalau dah berhenti buat maksiat, dia mesti jumpa balik kawan dia terang. Memang dulu aku yang pelapor ni. Grup ni, grup bikers ni aku anjur. Grup ni supercar ni aku yang buat. Grup Vespa ni aku pun anjurkan. Tapi kita kena ubah, jangan berhenti lagi di tempat ni. Tempat ni tempat maksiat. Kita ubahlah. Dulu kalau berhentinya mungkin dekat Danok, kalau orang geng motor tahulah. Atau mungkin kat Hanyai, Pattaya, Patani lah, tempat-tempat lain. Kita pun ubahlah. Kita baiki balik. Tukar balik daripada ni, berhenti kat pondok-pondok pula. Berhenti tempat baik-baik. Dulu jumpa ahli maksiat, sekarang dia betul-betul guru. Ya. Ini namanya sebagai islah. Berarti inilah orang taubat sebenar. Kalau itu kita ambil contoh orang yang taubat sebenar, tuan saya. Kita ambil contoh apa yang berlaku pada Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah. Ini penjahat. Dia meninggalkan kesan yang buruk pada orang Islam, khususnya dalam perang Uhud. Dia memusuhi Rasulullah selama 20 tahun. Sehinggalah hari pembukaan kota Mekah, barulah dia memeluk Islam. Itu pun dia lari dulu. Isterinya bertemu dengan Rasulullah, meminta izin, ya Rasulullah, sini dah beriman dulu. Kalau suamiku beriman, apakah Allah Ta'ala terima? Dia kata, ya. Maka isterinya bersama dengan khadam dia, bergerak mencari Ikrimah yang sudah menuju ke Jeddah. Nak naik kapal, nak pergi ke Yaman. Dalam perjalanan, isterinya cuba dirogok oleh pembantu dia. Maka isterinya bijak, dia kata tak apa. Nak rogol aku lepas ni lah. Kita boleh buat suka sama suka, tak payah nak rogol-rogol. Tapi kita cari dulu. Kita pergi depan dulu nak cari suami aku. Nanti lepas tu kita okey, tak ada masalah. Sebagai satu strategi wanita ini. Akhirnya jumpa Ikrimah baru nak start belayar. Akhirnya sempat beritahu Ikrimah apa yang pembantu dia buat. Lalu Ikrimah pun bunuh pembantu tu. Khadam dia. Kemudian mereka kedua-dua pulang berjumpa Nabi SAW. Lalu berbai'ah. Apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, pedang yang kau gunakan untuk melawanmu, pedang ini yang akan ku gunakan untuk membela-mu dan membela Islam. Allah. Ya Rasulullah, harta yang aku pernah gunakan untuk melawan Islam, harta ini juga bahkan berkali ganda akan ku gunakan untuk membela Islam. Allahu Akbar. Ini taubat yang sempurna dan ini hentikan kejahatan. Sebab tu kalau dulu tuan saya, kita yang buat kelah-kelah yang berkaitan dengan maksiat ni, kelah maksiat, kelah apa nama orang panggil tu? Zomba lah, zombie lah, benda lah. Joget. Buat benda-benda ni, akhir kita ubah. Kita yang pula yang buka kelas Al-Quran. Kelas Iqra. Panggil geng-geng zomba kita dulu, geng-geng zombie kita dulu. Mari sini pula. Artinya, kita ubahlah. Dulu kita memang ada pusat maksiat, hari ni kita ada pusat buat baik. Jadi tak cukup seorang tu bertaubat. Kerana mungkin dia selesai, tapi dosa-dosa yang dia akan ambil. Kesan. Dia macam kita hutang bank, tuan saya.
Kita bukan setakat berhenti hutang bank, kesan kita hutang tu masih ada yang menyebabkan barang-barang kita dilelong. Jadi kita kena carikan aset semua untuk bayar semua hutang. Supaya kita tak ada lagi demand ataupun tidak ada lagi dakwaan daripada pihak sana. Akhirnya baru betul-betul kita lepas. Jadi sama juga dalam dosa. Kalau dosa tadi ada dosa penyebab orang lain buat maksiat, kita kena jumpa orang tu. Man, aku sekarang dah taubat tu. Aku bos kamu. Jadi kamu jangan lagi buat benda ni. Aku tak redha. Dulu aku buat dalam keadaan sesak dan jahil. Sekarang ni aku dah tahu. Maka kena berhenti. Kalau dia mengingkari, berarti dosanya sudah henti. Kalau dia tak mengingkari, berarti dia masih ada redha. Redha ni masih ada. Katakan dia kumpulan rockers, Kang Syed. Rockers. Dia tak cukup dia je seorang taubat baik. Ni album dia jalan. Lagu-lagu yang melalaikan tu jalan. Maka sebab itu dia kena jumpa member-member geng-geng dia balik. Supaya henti lagu-lagu yang tidak bermoral. Tukar balik lagu-lagu. Selagi mana dia tak ingkar, maka tetap pergi pada kaedah ar-ridha bil maksiyah. Redha dengan maksiat kekal sebagai maksiat. Jadi mesti ada keingkaran daripada dirinya. Allahuakbar. Bila Ustaz sebut tentang rockers, pelakon tadi, saya teringat saya pernah berforum dengan seorang artis perempuan, pelakon lah. Sekarang ni dia dah tutup aurat. Dulu dia tak tutup aurat, Ustaz. Jadi dalam forum tu buka, orang tanya dia soalan. Kak, apa perasaan Kak bila TV siarkan drama-drama, movie-movie yang Kak berlakon yang tak tutup aurat dulu? Apa perasaan Kak? Tiba-tiba Ustaz, dia menangis atas stage tu. Dia menangis, dia sebab. Dia kata dia harap sangat orang tak siar dah. Siar yang tutup aurat saja sebab dia pernah tanya kita, adakah nak teruskan berlakon ataupun tidak. Dia tak ada income lain. Jadi saya jawablah, Kak, dah kalau itu bidang seni, teruskan tapi jaga aurat. Pilih watak-watak yang sesuai. Betul tak jawapan saya tu Ustaz? Cuma kita kata, tanya suami, kalau suami izin. Boleh je tapi jagalah. Mungkin ini yang Ustaz maksudkan, dia menunjukkan kesungguhan dia nak bertaubat tu Ustaz. Tapi masih ada. Masih ada dalam YouTube, dalam drama-drama Ustaz. Macam mana ya? Ada perkara yang di luar kawalan kita. Moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Kita bercakap benda yang dalam kawalan kita. Kadang-kadang gambar-gambar kita, Tuan Syed, kita dulu letak gambar Facebook yang teruk-teruk lah. Seksi-seksi semua. Kita pun dah ubah perjalanan hidup kita. Baik. Tapi kita macam tak boleh sekat. Tapi kita boleh meminta pada fans kita, pada followers kita, pada atmak pengikut kita supaya tolong jangan siarkan lagi gambar saya. Saya buat benda tu dalam keadaan saya maksiat, saya dalam keadaan saya lara. Saya tak redha lagi gambar itu. Dia kena tunjuk satu stand yang kuat dalam dia menentang. Setiap kali ada gambar-gambar tersebut, ia memang berat tapi itu kafarah bagi dia untuk menguji kesetiaan dia dalam taubat. Sebab saya tengok ada orang tuan saya dulu dia mungkin JRO, dia mungkin sekian-sekian, maka ada gambar-gambar yang memang tak berapa elok lah tunjuk. Tapi dia benar-benar taubat. Dia taubat, dia berhijab, dia memilih suami yang baik, dia banyak benda-benda dia dah ubah nama yang baik. Tapi dia mesti ada satu statement yang menyatakan semua gambar-gambar lama saya buat dalam keadaan saya jahil, saya berdosa. Ini kita lihat bila Nabi Allah Musa AS. Ketika mana Fir'aun kata, dulu kan kamu bunuh orang. Saya kata betul, aku bunuh orang. Tapi itu dalam keadaan aku jahil. Dalam keadaan aku tak tahu, tertipu. Maka sekarang aku dah tak buat. Jadi Fir'aun pun diam. Sebab memang secara umum tuan saya, kalau kita sendiri beri satu statement bahawa apa yang pernah kita lakukan dulu silap, kita ngaku silap. Siapa pun siap, dia tak akan lagi menjejaskan kita. Orang lain kan dia dah tarik balik. Macam kita silap cakap. Saya dah buat press statement, saya dah keluarkan satu YouTube, saya dah tarik balik benda ni. Jadi kalau orang cuba ungkit balik kesalahan kita, dia tak akan jadi kuat. Sebab kita dah cakap, saya dah tarik balik. Saya dah ngaku salah, itu memang silap saya. Itu sabku lisan, itu bla 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 bla. Sama juga pelakon. Bila dia insaf, dia kena beritahu followers dia. Oh, semua gambar-gambar saya yang menjolok mata, yang tidak tutup aurat. Saya minta sangat-sangat kalau tuan-tuan sayangkan saya, buanglah gambar tadi. Janganlah simpan. Jangan disiarkan. Dan beritahu minta daripada pihak berwajib RTM, TV3 dan sebagainya supaya jangan siar. Saya rasa sepatutnya TV-TV ni, dia mesti ada ihsan tu. Dia kena ada menghormati privasi mana-mana pelakon. Bila mana pelakon dah ihsan minta supaya tak disiarkan, maka dia berkewajipan sebagai satu
kita katakan tanggungjawab sosial dia untuk tidak menyiarkan lagi. Dan macam Tuan Syed kata tadi, ada orang Tuan Syed, dia ada seni berlakon yang baik. Bukan dia memberi dakwah yang kuat dan lakonannya. Saya sendiri pun kalau orang tu berlakon, dia taubat, saya tak suruh dia berhenti berlakon. Saya kata sebagaimana awak dah rosakkan orang dengan lakonan awak, awak baiki balik orang dengan lakonan awak. Ya Allah. Sebab benda tu yang boleh baiki. Saya juga tak suruh orang bikers ni berhenti jadi bikers. Sebagaimana awak yang dulu penyebab rosak biker, awak kembali jadi bikers yang membina balik bikers. Ya. Sebab awak tahu macam mana deal dengan mereka, saya tak tahu. Ya. Kalau tidak, Tuan Syed, dunia lakonan kita tu dipenuhi oleh orang fasik. Orang baik macam Tok Gu takkan dia nak berlakon, dia kan pandai berlakon. Duduk depan kamera pun keras dia nak berlakon. Susah. Artinya. Jadi memang pelakon-pelakon Allah dah beri dia kemahiran dia. Jadi kita cuma minta gunakan lakonan dia untuk beri impak yang positif sebagaimana kamu beri impak yang negatif. Maka saya tak setuju orang-orang yang lakonan seringkali buat filem teruk atas nama ia pengajaran. Contoh, filem macam Bosya, dia buat filem jahat-jahat ni rempik. Kononnya nak beri pengajaran, tak ada pengajaran cerita jahat. Dia patut buat filem baik. Filem baik dalam filem yang baik. Kita, Tuan Syed, kurang cerita baik atas dalam filem kita. Kurang cerita baik. Kita banyak cerita tak baik. Bila kita banyak cerita tak baik, akhirnya walaupun dalam cerita tu ending dia insaf. Bagi saya, orang tetap melihat jalan. Kebanyakan penonton kita, dia tak tengok mesej. Dia tengok jalan cerita. Bukan dia berseronok dengan jalan ceritanya. Al-Quran kalau bercerita kisah, Al-Quran tak suruh kita berseronok dengan jalan cerita, tapi berseronok dengan pengajarannya. Mengambil pengajaran. Sebab itu ada banyak benda kita nak tahu, Quran tak beritahu. Isteri Nabi Yusuf, Quran beritahu tak nama siapa? Tak. Kita kan macam nak tahu nama siapa. Kita je cari mana Zulaikha kot. Semua Zulaikha bukan daripada Al-Quran. Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidur dalam gua. Kita pun macam nak tahu nama dia siapa. Nama dia Naisyah ke? Nama dia Muhammad ke? Kita nak tahu. Nama anjing, nak tahu kita nama anjing. Tapi kenapa Quran tak nak beritahu? Quran tak layan keinginan kita nak tahu benda tu. Sebab Quran, Allah nak sebut mesej dia. Sanggup jaga iman walau sembunyi dalam gua. Kalau orang menikmati jalan cerita, akhirnya orang cuma mendengar Al-Quran sebagai halwa di telinga. Hatta Fir'aun pun Allah Ta'ala tak sebut nama dia siapa. Fir'aun je. Padahal Fir'aun beratus dekat Mesir. Fir'aun mana satu ni? Ramses ke, itu ke ini. Allah tak sebut. Allah tak sebut pun. Siapa? Banyak benda-benda dalam Al-Quran. Allah sembunyikan sesuatu yang orang nak tahu. Nama raja yang memerintah yang bermimpi. Tuhan pun tak beritahu nama raja tu siapa. 2 banduang yang dilepaskan pun Tuhan tak cerita siapa. Dua banduang yang masuk penjara bersama Yusuf. Seorang mati, seorang lepaskan. Pun Tuhan tak cerita. Tapi kita macam nak tahu semua. Akhirnya kita duk promosi. Ni nama anjing dia. Nama anjing. Cari nama anjing. Untuk kita amalkan amalan baru. Sebut nama anjing ni jadi ketua anjing. Anjing-anjing lain semua takut. Kita pun carilah nama Kitmi, Zubairi, nama sekian-sekian. Benda tu taklah penting sangat. Saya suka macam Tuan Syed jawab tadi. Pelakon-pelakon, dia berlakon balik, beri impak yang positif. Ramai pelakon yang memang beri kesan. Kita pun daripada kecil memang tengok cerita Tuan Syed. Kita tahu kesan-kesan cerita tadi. Kalau dia beri kesan-kesan yang baik, jangan macam pelawak-pelawak je. Kalau dia lawak-lawak yang baik, kita suka. Cuma pada pelawak, kita perlu dibimbing sikit hukum hakam. Jangan pelakon jadi maknya je kerja dia. Dia tak tahu perbuatan tu dilaknat oleh Allah. Yang berpakaian perempuan. Ini yang siapa yang boleh dekat dengan dunia lawak. Saya nak mereka cuba beritahu benda-benda macam ni. Saya pelawak pertama janganlah jadi pondan. Kamu lelaki-lelaki lah. Apakah bila nak suruh orang jadi ketahu, kita pun berlakon jadi pondan. Tu buat suara maknyah. Itu dosa. Kalau ia ditayangkan, selagi mana kita redha dengan benda tu, Tuan Syed, itulah namanya dosa jariah. Yang pertama, untuk jadikan dosa itu tidak jariah, dia mesti tidak redha dengan benda tu. Yang kedua, dia mesti jelaskan. Jelaskan balik apa yang dia buat dulu tak elok ini. Yang ketiga, dia kena baiki balik dengan dia tunjuk contoh yang baik. Kalau dulu orang terkesan dengan fashion dia tak bertudung, sekarang terkesan dengan dia bertudung sekarang. Dia berhijab sekarang. Akhirnya Masya Allah, dia punya followers pun nak bertudung juga sebab dia bertudung.
Dia punya followers pun nak berjubah juga, dia punya followers pun nak buat baik macam dia buat baik. Maka itu kesan-kesan yang baik lah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang menonton, kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan komen. Ustaz, satu perkara lagi, seorang ayah, seorang mak yang tidak ajar anak-anaknya solat, yang tidak ajar anak-anaknya tutup aurat. Lalu si anak tu membesar tak semayang, membesar tak tutup aurat, ataupun anak dia ajar dah tapi anak tak ikut, tapi dia tidak bertegas. Lalu anak membesar macam tu. Adakah ini termasuk juga dalam dosa jariah, Ustaz? Ada orang, Tuan Syed, dia diberi amanah oleh Allah. Sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin. Dan setiap kamu akan ditanya dengan kepimpinannya, dengan apa yang dijaganya. Jadi kalau seorang ayah, kalau seorang ibu tidak menjaga anak-anaknya di waktu di mana dia wajib jaga sebelum balighnya, untuk dia tegur, untuk dia beri ilmu dan sebagainya, maka dia berdosa dengan kecuaian dia. Namun, kalau sekiranya anaknya dia membesar dengan perangai yang jahat, dek kerana gagal dia menjalankan amanah, selagi mana dia ni, Tuan Syed, tidak bertaubat, tidak menyesali dan tidak memberitahu pada anaknya, dulu memang betul mak silap, mak tak ajar, mak berdosa, sehinggalah awak ni tak cenderung untuk solat, tak cenderung untuk tutup aurat. Tapi mak menyesal kerana melanggar tanggungjawab tersebut. Dia ada pengakuan dia, maka dia tak akan menjadi dosa jariah. Tapi kalau dia biar je, tak tahulah, saat dia dah besar pandai-pandai dah dia. Habis dulu masa dia kecil, kenapa awak tak didik? Kenapa awak tak beritahu? Dah dulu kita tak ingat, saat dah besar pandai-pandai dah dia, suami dia pula. Tak, yang dulu, dosa dulu tak akan habis. Mereka kena taubat. Bukan kena beritahu. Dulu memang mak cuai, ayah cuai ni didik kamu, sehingga kamu jadi macam ni. Jadi ibu ayah sebagai satu tanda dia buat istidrakat, kejar balik kesilapan dia, dia kena tegur balik anak dia. Walaupun ketika itu menegurnya bukanlah satu tanggungjawab utama dia. Sebab anak tadi dah balik, dah tanggung dosa sendiri. Namun kan dosa tadi kesan daripada kecuaian dia, maka dia mesti balas balik. Pay back, bayar balik. Dengan cara menegur, mengingatkan dia terus. Mudah-mudahan nasihat dia, walau tidak lagi dia berkuasa atas anak-anak ni, memberi nilai taubat yang sebenar atas kecuaian dia dulu. Wallahu a'lam. Ya Allah, pusing juga dia, Ustaz dah. Bab dosa jariah ni. Pahala jariah, ramai orang yang kejar. Dosa jariah, Tak ramai yang elok. ya, tak ramai yang elok dan tak ramai yang berusaha untuk hentikan. Satu Sebab lagi. kita menyangka kebaikan kita boleh menutupinya secara automatik. Kita rasa kita dulu jahat-jahat lah, sekarang kita dah baik. Lalu kita wasangka pada wasangka yang salah, kebaikan kita buat ni akan hapus, akan timbul semua. Kita bimbang yang kejahatan bersifat jariah tadi. Kita dah mati, kejahatan tu berjalan kerana kita. Kerana dasar yang kita buat. Kalau kita pemimpin, dasar kita buat. Mengenakan charge riba, kita mati, riba tu berjalan seiring dengan apa yang telah kita lakukan. Kita buat dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar undang-undang keselamatan. Kalau ia menyanggai syarak, walau ditegur oleh para ulama, dia terus buat. Dan dia mati. Perdana Menteri sepanjang ganti buat benda yang sama, maka dia menanggung jariah daripada dosa-dosa dia. Sebab itu pemimpin-pemimpin ni, ini yang disebut oleh Nabi SAW. Innaha lanadamatun yawmal qiyamah. Ini penyesalan yang berpanjangan pada hari kiamat. Sebab banyak ditanggung. Saya ingat apa yang disebut oleh Imam Syihabuddin Az-Zuhri kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Bila satu hari Sulaiman bin Abdul Malik pergi haji di padang Arafah. Dia tengok rakyat dia ramai, dia kagum. Ini semua rakyat dia. Lalu kata Imam Az-Zuhri, tuanku Amirul Mukminin, tengok tak ramainya rakyat tuanku? Ya, ramai. Sebanyak itulah tuanku akan menanggung dosa mereka. Allah. Sebanyak itulah tuanku akan ditanya tentang mereka. Nampak macam sedap pemimpin, kursi VIP, makan VIP. Tapi kita jangan lupa, semua masalah rakyat atas kepala kita. Kalau kita tak melaksanakan tanggungjawab, kalau kita penyebab pula rakyat kita buat dosa, maka tunggulah dosa-dosa jariah. Walaupun kita mati, dia terus mengalir dengan subur pada kita. Tahu-tahu ditambah seksa, ditambah azab. Sebab apa? Inilah dosa jariah kamu buat. Dah lahir pula orang jahat yang baru kerana kesan pendidikan kamu. Dah lahir dah orang jahat yang baru kerana kesan maksiat kamu. Sebab itu kita
sentiasa ingat akan amaran Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara ini. Allah sebut dalam Quran dan surah Az-Zumar ayat 47-48 kata Allah, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pada hari itu jelas kepada mereka di hadapan Allah nanti apa yang mereka tak pernah jangka. Pada hari itu jelas kepada mereka kejahatan yang mereka tak pernah lakukan. Sayyi'at ma kasabu, mereka tak pernah buat. Tapi tiba-tiba kebaikan ini dikeluarkan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ini kerana dosa mereka mempersenda-sendakan Allah dan Rasul. Allah cerita ada orang, Tuan Syahid, dia nampak kesan perbuatannya apa yang dia tak jangka, macam ni hukuman dia. Kemudian dia nampak pula kejahatan yang dia tak buat apa benda ni. Bukan ia ditanggung oleh dirinya kerana kesan dia buat. Diikuti oleh orang lain. Maka ini ialah kejutan-kejutan di hari akhirat kelak. Dia, setiap orang dia fikir kejahatan yang dibuat aja. Dia lupa kejahatan orang lain buat kerana dia. Dan sama juga orang baik pun sama Tuan Syed. Dia pun tak fikir banyak kebaikan dia. Sebab dia cuma fikir kebaikan yang dibuat. Dia lupa ada sebab kebaikan dia, penyebab kebaikan orang lain. Ya. Akhirnya dia juga mendapat pahala yang tak disangka, sebagaimana orang jahat mendapat dosa yang tak disangka. Ya. Jadi kalau yang tak disangka tu baik tak apa Tuan Syed. Tak disangka tu buruk. Kita ingat kita dah tak ada hutang, ada lagi hutang orang buat atas nama kita. Allah Akbar. Ada satu hutang memang nama kita. Ada hutang yang orang buat atas nama kita. Akhirnya rumah kita nak kena delong. Harta Kereta. kita nak delong sebab anak kita buat dengan nama kita tanpa kita sedar. Allah. Yang menanggung akibat kita. Yang tu pun kita dah rasa buruk bagaimana akhirat kelak. Allah. Bila Ustaz sebut ada orang buat baik, ingat baik tu je. Tapi ada kebaikan-kebaikan. Moga-moga ni termasuklah pada City Travel, Ustaz. Dia buat majlis ilmu. Rupanya ada orang yang ikut, ada orang share, ada orang istiqamah, ada orang beramal, ada orang yang insaf, ada orang yang taubat. Moga-moga itu jadi pahala yang jariah kepada penganjur. Allahu Akbar. Dan Ustaz sebut juga tadi kepada para pemimpin, kalau dia ada buat dasar yang menyebabkan orang jadi berdosa, dasar pendidikan yang tak peduli, ialah dasar pendidikan, dasar ekonomi, dasar sosial, dasar pelancongan. Allahu Akbar. Benda tu berterusan jadi dosa jariah. Suspend juga jadi pemimpin. Ingat seronok duduk VIP ni Ustaz. Allah. Saya teringat Ustaz, yang almarhum Tok Guni Aziz tahun 90 bila naik je jadi menteri besar, dipindahkan akaun kerajaan negeri daripada riba kepada bank Islam, pada Islam, sistem Islam, untuk selamatkan dirinya dan rakyat dia daripada terlibat dengan riba. Allahu Akbar. Akhirnya berubah sistem perbankan Islam. Akhirnya bank Islam bukan satu je bank Islam, akhirnya bank rakyat jadi bank Islam. CIMB Bank ada Islamic CIMB Bank, ada bank Islami, kemudian ada bank muamalat. Itu kesan dia daripada apa yang dibuat oleh Tuan Guru tahun 90. Akhir lahir, bukan sekadar lahir perbankan Islam, bukan lahir bank Islam yang kedua ketiga. Dulu kan bank Islam cuma bank Islam. Bank lain mana guna nama Islam tahun 80-an. Tapi 90-an fenomena yang berlaku, dan sama juga bila para ulama kita berlawan dengan insurans Islam, insurans kafir, insurans konvensional. Asal kuat lawan, akhirnya ada takaful. Dan hari ini Masya Allah, ramai kita terlibat dengan takaful dan ambil takaful berbanding sistem konvensional. Konvensional makin lemah, takaful makin kuat. Dan semua. Akhirnya kita nampak kesan orang-orang yang kita tak tahu mereka di balik tabir, mereka ni yang menentang, kita dapat fadilat dan kelebihan. Kita dulu cuma tak setuju amalan peribadi, kita tak ambil lah. Tapi ada orang yang terus berjuang sehingga dasar tu bertukar daripada bank Islam cuma satu jadi banyak. Akhir hari ini hampir kebanyakan loan semua dah banyak Islam. Hatta kerajaan-kerajaan negeri pun terlibat dengan loan Islami, bukan lagi loan ribawi. Ini kesan yang Allah merahmati Tuan Guru kita dan orang-orang yang di belakang, di sebalik perubahan-perubahan sistem yang kita lalui bersama di negara Malaysia. Daripada ada bank Islam, ada bank Islam, ada pembankan Islam, ada bank-bank Islam yang lain, daripada insurans berpindah pada takaful, dan daripada banyak benda-benda yang kita nampak seperti tak boleh ubah, akhirnya berubah. Macam saya zaman sekolah dulu, Tuan Syed semua pakai seluar pendek. Saya tahu Tuan Syed sempat tak sempat?
Ejah satu, ejah dua. Ejah satu, ejah dua, dah luar pendek. Semua oleh kerana saya ni jenis masa kecil tu geng surau. Geng surau ni memang Tok Guru ni duk cerita bab seluar pendek masuk neraka saja. Jadi alhamdulillah saya daripada darjah 1 dah pakai seluar panjang. Pakai seluar panjang. Kawan saya pakai seluar pendek sampai darjah 6 pakai lagi. Dia dah macam, yelah dia mungkin faktor selesa satu. Yang kedua, dia tak ada duit nak tukar seluar panjang. Tapi kita kesan tu, kita pakai seluar panjang, bukan sekadar orang yang buat dasar tadi. Bukan kesan daripada orang yang bersungguh menjalankan dasar. Akhirnya Masya Allah, orang pakai seluar pendek tu macam pelik. Akhirnya semua dah pakai seluar panjang. Sama juga di kalangan pembaca berita kita yang pakai tudung. Saya ingat Hajar Wan Cik Daud. Bila dia pakai tudung baca berita, Tuan Syed pernah kenal Wan Cik Daud, Hajar Wan Cik Daud. Dia telah ditukarkan di radio. Kesan dia pakai tudung ditukar di radio. Tapi dia istiqomah cakap pakai tudung. Walaupun dia taklah pakai tudung secara kita katakan sempurna macam setengah-setengah muslimat lain, tak. Tapi dia beri satu pendedahan awal. Akhirnya hari ni agak suka kita nak cari pembaca berita tak pakai tudung. Ini antara perjuangan Hajar Wan Cik Daud. Walaupun nampak zahirnya macam kecil, tapi kesan dia yang menyebabkan tudung bukanlah satu larangan lagi di TV-TV kita. Dulu satu larangan Tuan Syed. Kalau pembaca berita pakai tudung, dia akan dipindahkan. Sama juga emas, sistem emas, mana-mana pramugari pakai tudung, dia akan dipindahkan di pejabat. Dia tak benar pakai tudung. Tapi saya yakin, percaya, satu hari nanti semoga emas belajar daripada pandemik ini supaya melahirkan pramugari yang bertudung. Asia juga begitu. Kita haraplah Tony Fernandez, Kamarudin, Tok Sri Kamarudin, mereka ini nampak benda ini sebagai amaran Allah Ta'ala supaya pramugari-pramugari tak jadi orang yang mendedahkan aurat. Biar mereka memakai tudung. Kita yakin benda ni mudah boleh buat, insya-Allah Ta'ala. Ustaz, maknanya bukan Tok Guru Ni Aziz saja dapat pahala jariah. Yang undi menangkan dia pun dapat pahala, Ustaz. Mudah-mudahan semua yang menyokong, yang menyetujui atas kebaikan-kebaikan mendapat pahala. Ya, sama ada yang mengundi, yang mendorong, yang menyokong, yang terus berjuang sampai hari ini, pembengkang Islam, yang terus berjuang untuk undang-undang Islam, yang terus berjuang untuk pendidikan yang baik. Mudah-mudahan jadi jariah. Dan masa yang sama juga kita minta yang penyebab kepada sistem yang tak baik supaya berhentilah. Setiap bulan Ramadan mereka turun, mereka kata apa? Ya baghi syarri aksir. Orang buat jahat, dah lah, bila. Tutuplah kejahatan jariah dengan kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Tutup, dah berhenti. Nasihat orang lah, jangan ikut saya. Saya dulu memang kepala pengat. Maka saya tak nak lagi jadi kepala ingat. Tak nak lagi jadi kepala pengat. Nak jadi kepala yang baik. Itu antara usaha kita. Allahuakbar. Ustaz, satu lagi tentang dosa jariah. Dia beli rumah dengan cara riba. Dia beli rumah lah kita ambil. Dulu masa dia kaya, bisnes bagus, buat loan cara riba. Sekarang ni Ustaz, bisnes dah drop. Tapi loan tu berjalan. Rumah berjalan. Okey, kita nasihatkan dia refinance. Kata Ustaz, kalau refinance sekarang, bank tak lulus dah hak baru ni Ustaz. Sebab dulu masa beli rumah sekarang, duit banyak. Sekarang boleh je bayar installment. Tapi kalau nak refinance yang cara Islami. Jadi macam mana Ustaz? Ni jariah juga ni. Ya, bila kita dah sebut tadi kejahatan, ada kejahatan Tuan Syed kita boleh hentikan. Dan setengah ni kita boleh hentikan secara menyeluruh. Setengah kejahatan tadi kita boleh menghentikan tidak secara menyeluruh. Kerana ada kesan-kesan lain bila kita nak henti benda tadi. Kesan yang mungkin memudaratkan kita lebih. Dan kita tak mampu menanggung tadi. Maka kita bertaubat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh. Dan tidak berazam untuk tidak akan untuk kita melakukannya lagi. Kalau kita punya kesempatan yang lain. Mudah-mudahan taubat kita yang sungguh-sungguh tadi. Walaupun maksiat tadi kita tak boleh sekat kerana keuzuran tertentu. Atau kerana kekangan-kekangan undang-undang dan sebagainya. Macam contoh Tuan Syed sebut nak buat refinance. Dia tak mampu menanggung kos yang lebih tinggi lagi. Sedangkan rumah dia dah nak habis dah. Kos tu tinggi, dia tak mampu, dia dah ada masalah keuangan. Maka dia taubat kepada Allah dengan sebenar-benar. Mudah-mudahan ia adalah dosa terakhir dia. Dan Allah ampunkan dan Allah jadikan ia tidak meninggalkan kesan yang berpanjangan. Wallahualam.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ustaz, saya hari ni masa tak sedar berjalan begitu cepat. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan Ya. kita. Kita nak minta Ustaz buat sedikit kesimpulan. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, untuk hari ni hadiah buku yang baru hari ni. City InsyaAllah. Travel hadiahkan buku baru hari ni. Kisah Buat Hati. Ni buku baru ni. Ustaz, buku yang himpunan kisah-kisah dari kuliah-kuliah saya, ada Yang sahabat ketiga. tolong. Ini buku yang ketiga lah. Buku ketiga Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz Mudah-mudahan doalah jadi jariah. moga-moga jadi jariah. Amin. Ustaz tolong doa buku keempat Ustaz. Amin, amin. Dipermudahkan. Ya Allah. Jadi siapa-siapa yang nak buku kisah buat hati, tulis sikit di ruangan komen, tapi yang komen di page City Travel sahaja yang akan dipilih. Tulis di page Facebook City Travel, saya nak buku kisah buat hati, kemudian tulis sedikit doa untuk City Travel, penganjur kita. Jadi tulis di ruangan komen page City Travel, saya nak buku kisah buat hati, kemudian tulis doa sikit untuk City Travel, dan yang akan dipilih yang tulis ni di page City Travel saja. Kat mana page City Travel? Ni bawah ni. Di skrin kita ada Facebook City Travel. Ustaz, sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini, dosa jariah. Fadhal Ustaz. Baik, bila kita sebut tentang dosa, kita kena pasti dosa tu. Bukan sekadar dosa tadi dalam satu aspek saja. Contoh, kalau ada penanya kita tanya, ada kata pelaburan ni pelaburan konvensional, dia tak labur pada arak, pada judi. Tapi dia anggap macam seperti patuh syariat. Jawapannya pun sama, kalau pelaburan tadi, dia bukan sekadar pelaburan tadi sekadar meninggalkan arak dan judi, termasuk unsur-unsur riba yang lain yang juga diharamkan. Sama juga macam orang kafir waktu nak suruh kita makan restoran dia disebut no pork, no lard. Tak ada babi je. Sehingga dia lupa tentang hukum sembelihan dan sebagainya. Jadi kita pertama Tuan Zaid dapatkan satu ilmu yang sesungguh-sungguhnya dalam mengenal pasti dosa-dosa tersebut. Supaya kita tidak tersilap langkah. Bukan benda ini perkara khilafiat, tapi memang betul-betul dosa yang disepakati oleh ulama sebagai contoh. Maka kita berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah Ta'ala jauhi kita daripada dosa seumpama ini dan menjauhi zuriat keturunan kita daripada dosa-dosa seumpama ini. Dan Allah Ta'ala lahirkan kesungguhan kita untuk buat baik. Kita nak jadi orang yang bertuah dengan apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna hazal khair khazain walitilkal khazain mafatih fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyar wa wailun li'abdin ja'alahu Allah miftahan lisyar mighlaqan lil khair. Kata Nabi SAW, kebaikan ini ada gudang dia. Maka bagi setiap gudang tadi ada anak kuncinya. Maka untunglah hamba yang Allah Ta'ala jadikan dia kunci kepada kebaikan dan penutup pada kejahatan. Rugilah orang-orang yang menjadi kunci pada kejahatan, penutup pada kebaikan. Kita doa pada Allah supaya kita menjadi kunci-kunci pada pintu kebaikan sekaligus jariah yang berpanjangan. Bukan kunci pada kejahatan lalu menanggung dosa jariah yang berpanjangan walau kita sudah mati, walau kita dah pergi lama, walau kita dah tak terlibat dengan benda tu, tapi benda tu datang sebagai saham-saham yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk sentiasa membentengi kita daripada perkara yang Allah Ta'ala murka. Wallahu a'lam. Ya Allah. Dan Ustaz, harap-harap apa yang kita buat ni sebab kita kuliah-kuliah kita ni save di Facebook City Travel, Facebook Pusat Talaki, Pertubuhan Pengajian Islam, Facebook saya sendiri, di YouTube saya. Moga-moga yang kita buat ni pun harap-harap Ustaz jadi jariah jugalah. Jariah untuk kita, untuk penganjur. Ya Allah. Sebab ialah ni antara bekalan yang kita harapkan. Jadi Ustaz, terima kasih banyak di atas perkongsian pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan yang tajuk yang lain lagi. Dan saya ucapkan terima kasih pada Ustaz, pada penganjur City Travel. Ni saya minta izin Ustaz untuk teruskan sekejap lagi untuk selesaikan dengan sahabat-sahabat penerima buku kisah buat hati ni. Ya Allah. Ustaz, sekadar ini dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk keluarkan skrin Ustaz ni. Sila. Ya.
Okey, Alhamdulillah sahabat-sahabat yang ni ada dah saya tengok dah di page City Travel ni. Ada yang dah tulis antara penerima-penerima yang nak buku kisah buat hati, tolong tulis di ruangan komen di page City Travel. Dah ada ni. Rosnah Tuani, Puan Zaridah Hashim, Rohaya Amisha, tolong PM ke page saya sekarang untuk dapat nama-nama yang saya sebut ni. Jadi sila tulis di ruangan komen dalam page City Travel saja. Untuk tulis saya nak buku kisah buat hati. Dan nama yang akan dipilih yang tulis di komen di page City Travel sahaja. Saya sebut dulu antara nama-nama penerimanya. Nanti saya pergi sebab tak cukup ke 10 orang. Ain Nasir, Zaridah Hashim, Siti Sab, Rosnah Tuani, Siti Fatimah, Rohaya Amisha. Nama-nama ni tolong PM saya sekarang. Tolong PM saya. Ain Nasir, Zaridah Hashim, Siti Sab, Rosnah Tuani, Siti Fatimah, Rohaya Amisha. Baru 6 orang ada. Jadi saya sedang tengok di page City Travel ni. Kak Zaridah dah PM saya. Terima kasih. Rosnah Tuani. Mana lagi? Sebab yang dipilih, yang komen di page City Travel. Tapi Ain Nasir, Siti Sab, Rosnah Tuani, Siti Fatimah, Rohaya Amisha, tolong PM ke page saya, nama, alamat, nombor telefon. Azri, saya nak buku Buah Hati 3. Azri Saiful, Buah Hati 3. Pergi ke page City Travel. Kita akan pilih di page City Travel. Sekarang ni Ain Nasir, Zaridah Hashim, Siti Sab, Rosnah Tuani, Siti Fatimah, Rohaya Amisha. Ada 4 orang lagi. Tapi sila tulis di Facebook City Travel. Masih ada peluang. Kita sedang memilih. Okey. Ada 4 orang lagi. Ain Nasir, Ain Nasir, Rohaya Amisha, Siti Fatimah. Sila PM Sila PM ke page saya, nama, alamat, nombor telefon. Okey, ada 4 orang lagi. Tambah 3 lagi. Okey. Okey, jadi saya akan cek dan moga-moga kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang insya-Allah. Sekadar ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina